الحمد لله القائل إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah, saya menyeru agar kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Marilah kita memberi sepenuh tumpuan kepada khutbah yang disampaikan. Janganlah berbual-bual dan berleka-leka dengan telefon bimbit. Semoga khutbah ini memberi manfaat kepada kita semua. Sempena Hari Integriti Nasional 2023 yang disambut pada 5 November setiap tahun, khatib akan membicarakan khutbah yang bertajuk Integriti Pendukung Kekuatan Ummah. Hadirin sidang Jumaat yang dirahmati Allah, integriti menurut Islam merujuk kepada satu daripada cabang-cabang iman. Perbincangan integriti dalam Islam kerap kali dikaitkan dengan konteks amanah dan itqan, yakni bersungguh-sungguh dalam melakukan pekerjaan. Terdapat dua ciri-ciri orang beriman yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Mu'minun ayat 8. وَالَّذِينَ هُمْ بِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ, dan mereka yang menjaga amanah dan janjinya. Merujuk kepada maksud ayat tersebut, Islam mewajibkan umatnya untuk menjaga dan memelihara amanah dan janji yang diberikan dengan sebaik-baiknya, sama ada antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala atau sesama manusia. Sebagai orang yang beriman, janganlah kita mengkhianati amanah dan janji kita, terutama dengan Allah Subhanahu wa taala, sama ada dengan melanggar larangannya atau mengabaikan perintahnya. Begitu juga dalam konteks perhubungan sesama manusia. Segala perkara yang diamanahkan dan janji yang dilafazkan mestilah dilaksanakan dengan sempurna, sama ada dalam hubungan kekeluargaan, bermasyarakat dan bernegara. Di samping itu, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sangat menekankan sifat amanah dan itqan dalam bekerja, sebagaimana sabdanya yang bermaksud, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai seseorang yang apabila dia mengerjakan suatu pekerjaan, dia melakukan dengan itqan, iaitu bersungguh-sungguh. Riwayat At-Tabarani. Dari maksud hadis ini juga, Islam menitik beratkan supaya umatnya sentiasa bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas dengan amanah, rajin dan memegang nilai kebaikan yang tinggi, termasuk mengamalkan integriti pada setiap masa dan setiap kerja. Muslimin yang dikasihi Allah sekalian, kisah dan contoh nilai integriti yakni amanah
yang boleh kita teladani adalah melalui dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Baginda merupakan seorang rasul yang terkenal dengan kemampuan untuk melakukan perancangan ekonomi dan kewangan negeri Mesir, yang mana pada ketika itu baginda menawarkan diri kepada Raja Mesir untuk menjawat jawatan bendahara negara kerana yakin dengan amanah dan kewibawaannya dalam menjalankan tugas tersebut. Ini jelas digambarkan dalam Al-Quran melalui firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yusuf ayat 55. Qala ij'alni 'ala khazainil ardh inni hafizun 'alim. Yusuf berkata, jadikanlah daku pengurus perbendaharaan hasil bumi Mesir. Sesungguhnya aku sedia menjaganya dengan sebaik-baiknya, lagi mengetahui cara mentadbirkannya. Apa yang kita dapat pelajari daripada kisah Nabi Yusuf alaihissalam ini adalah baginda bersedia berkhidmat bukan kerana mengharapkan jawatan mahupun kedudukan, akan tetapi demi untuk menjaga kemaslahatan dan bagi memastikan pentadbiran negara dapat ditadbir dengan baik berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah serta qudwah hasanah. Baginda sentiasa menitik beratkan elemen amanah dan berilmu dalam mengurus serta menjaga khazanah negara. Pastinya ini merupakan satu daripada aspek penting yang perlu kita amati dalam konteks masyarakat, negara dan dunia pada hari ini. Sudah sewajarnya dengan contoh nilai terbaik yang ditunjukkan di dalam Al-Quran melalui kisah-kisah para rasul dan nabi. Nilai integriti seperti amanah dan adil sepatutnya ditanam dan diserap menjadi satu sikap yang sebati dalam diri kita semua. Sebagai umat Islam yang mempunyai pengamalan nilai dan akhlak yang terpuji, sepatutnya ia lebih terserlah dalam bentuk perlakuan, bukan sahaja kelembutan peribadi, akan tetapi kemuliaan akhlak dari sudut kejujuran dan kebertanggungjawaban. Hadirin sekalian, pembudayaan nilai integriti merupakan satu sifat terpuji yang harus diterapkan dalam kehidupan seseorang insan, seperti mana yang ditunjukkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda sentiasa mengamalkan dan menunjukkan contoh ikutan yang terbaik kepada umatnya, seperti yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah itu contoh ikutan yang baik, yaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan keridaan Allah dan balasan baik hari akhirat, serta ia pula menyebut dan mengingati Allah sebanyak-banyaknya dalam masa susah dan senang. Tanpa integriti seperti tidak beramanah dan tidak berlaku jujur, serta sentiasa bergelumang dengan sifat mazmumah dalam diri seseorang itu, ianya akan menyebabkan kedudukannya terjejas di sisi Allah Subhanahu wa taala, malah akan mendapat kecelakaan di dunia dan di akhirat. Akibatnya, sebagaimana diceritakan melalui suatu kisah yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semasa zaman baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana selepas tamatnya peperangan Khaybar, beberapa orang sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam telah berkata kepada sahabat yang telah gugur syahid, fulan ini telah syahid, fulan ini telah syahid.
sehingga sampai kepada seorang lelaki dan mereka berkata, fulan ini telah syahid. Tetapi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda yang bermaksud, sesekali tidak, sesungguhnya aku melihatnya di dalam neraka kerana jubah yang dicurinya. Riwayat Muslim. Walaupun hanya perlakuan tidak jujur dan tidak amanah mengakibatkan seseorang itu tidak terlepas dari azab dan hukuman di atas perbuatannya itu. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah, sambutan Hari Integriti Nasional yang disambut pada setiap 5 November saban tahun adalah bertujuan bagi memupuk kesedaran bukan sahaja dalam kalangan penjawat awam, malah di setiap lapisan masyarakat mengenai keperluan dan kepentingan mengamalkan nilai-nilai murni dan integriti secara berterusan. Oleh itu, sudah masanya nilai integriti menurut Islam diterapkan dalam kehidupan kita seharian agar menjadi pendukung kekuatan bagi setiap individu, terutama dalam menjalankan tugas yang diamanahkan. Marilah kita bersama-sama meningkatkan dan membudayakan nilai integriti bagi membentuk semangat Malaysia yang mempunyai nilai-nilai ketamadunan yang tinggi. Hadirin sekalian, mengakhiri khutbah pada hari ini, kita harus mengambil beberapa pengajaran dan intipati seperti berikut. Pertama, integriti, jujur dan kepatuhan adalah prinsip-prinsip syariat Islam yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua, ingatlah amanah itu sangat berat, maka peliharalah ia sebaik-baiknya. Jika khianat, akan diazab dan disiksa di dalam neraka. Dan ketiga, umat Islam hendaklah berusaha menjadi insan yang mengamalkan akhlak mulia agar dapat meningkatkan nilai diri, keluarga, masyarakat dan negara menuju ke arah yang lebih diberkati serta diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Sesiapa yang beramal soleh dari lelaki atau perempuan sedang ia beriman, maka sesungguhnya kami akan menghidupkan dia dengan kehidupan yang baik, dan sesungguhnya kami akan membalas mereka dengan memberikan pahala yang lebih dari apa yang mereka telah kerjakan. Surah An-Nahl ayat 97. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka bi hurmati hadza yaumil mubarak an takshifa 'anna kurbatana wa an taghfir lana dhunubana wa an tarzuqna min haitsu la nahtasib. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin wa razaqana minat thayyibat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ketaatan kepadanya dan menjauhkan diri daripada perbuatan keji dan maksiat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, kekejaman di Palestin sangat menuntut arti persaudaraan Islam yang kuat dan keyakinan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, mimbar menyeru agar semua umat Islam terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap salat 5 waktu agar keamanan dan kesejahteraan dikecapi oleh saudara kita dan tanah mereka yang dirampas dapat dikembalikan menjadi hak mereka semula. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilayka binabiyyikal amin wa nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal uzma an tahfaza bi'aini 'inayatikar rabbaniyah wa bihifzi wiqayatikal samadaniyah jalalata malikinal mu'azzam Sultan Selangor Sultan Syarifuddin Idris Shah Al-Haj ibni almarhum Sultan Salihuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj. Allahumma adamil auna wal hidayata wat taufiq was sihhata was salamata mink liwali ahli Selangor Tengku Amir Shah ibni al-Sultan Syarifuddin Idris Shah Al-Haj fi amni wa salahin wa afiyatin bimannika wa karamika ya zal jalali wal ikram. Allahumma atil umrahuma muslihaini lil muwazzafin wal ra'iyyati wal bilad wa balligh maqasidahuma li tariqil huda wal rashad. Allahumma ya aziz ya muntaqim ya jabbar. Allahumma ya zal jalali wal ikram. Allahumma inna nashhadu annaka anta Allah alladhi la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma 'alaika bil yahudil mu'tadin allazina qatalu ikhwanana al-muslimina fi Filastin. Allahumma 'alaika bihim fa innahum la yu'jizunak. Allahumma shaddid shamlahum wa farriq jam'ahum waj'alid da'irata 'alaihim. Allahumma ahsihim 'adada wa qatulhum badada wa la tughadir minhum ahada. Allahumma anzil 'alaihim wa 'ala man 'awanahum ba'saka alladhi la yuraddu 'anil qaumiz zalimin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina wal mujahidina wal mustad'afina fi Palestin. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah saudara-saudara kami kaum muslimin yang ditindas di bumi Palestin dan di mana sahaja mereka berada. Ya Allah, sayangi dan kasihilah mereka. Keluarkanlah mereka dari penindasan serta kesempitan yang mereka alami selama ini.
Ya Allah, dengan kuasa-Mu ya Allah, jadikanlah sebab perjuangan dan doa kami semua. Kau kembalikanlah tanah mereka yang dirampas. Kau hapuskanlah kezaliman yang ada di muka bumi ini. Berikanlah keadilan kepada mereka yang dianiaya serta dizalimi. Ya Allah, anugerahkanlah kemenangan kepada saudara kami kaum muslimin di Palestin. Berikanlah kepada pejuang-pejuang Islam serta rakyat Palestin kekuatan serta kesabaran menghadapi kekejaman musuh. Ya Allah, binasalah semula keamanan di bumi Palestin dan kembalikannya ke pangkuan kaum muslimin. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzu bika min shururihim. Allahumma baddil syamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit alaihim kalban min kilabik ya qahhar ya jabbar ya muntaqim. Ya Allah, Allahumma ya munzilal kitab wa ya mujriyas sahab wa ya hazimal ahzab, ihzim a'da'al muslimin, ihzimhum wa ansuril muslimin alaihim. Allahumma ya dafi'al bala idfa' anna hadzal waba wal bala wal marad wasyada'id wal mihan bilutfika ya latif innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.